Selamat pagi dan salam sejahtera. PDPR kita pada hari ini kemahiran membaca teks syarahan dan pidato dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Pada pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat melafazkan teks syarahan dan pidato mengikut tema dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar. Mari kita mulakan cara untuk melafazkan teks syarahan. Yang bersaha Tuan Haji Kuswandi bin Tayan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Jauhari, barisan guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru cemerlang, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Bersempena dengan Hari Air Sedunia yang akan disambut pada 22 Mac setiap tahun, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Sukan Air. Hadirin yang dihormati, aktiviti sukan khususnya sukan air merupakan suatu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Saya percaya hadirin juga gemar berkela dan bersantai di badan air seperti di tepi pantai, jeram, dan taman tema air, bukan? Namun, selain menghirup udara segar dan berenang di tepi pantai, pernahkah hadirin mengambil bahagian dalam aktiviti sukan air? Antaranya termasuklah luncur jet, luncur air, luncur angin, layang-layang, luncur udara, bersnorkel, maupun selam scuba. Saya yakin bilangan yang pernah mencobanya boleh dikira dengan jari. Oleh itu, marilah sama-sama kita telusuri kepentingan sukan air kepada kita. Hadirin yang dihormati, kebanyakan sukan air memerlukan stamina, kecerdasan fisikal, dan kecerdasan mental selain kemahiran khusus tentang sukan tersebut. Kita ambil contoh aktiviti berkayak. Pengalaman menyusuri jeram yang deras mampu mempercepat pengeluaran adrenalina. Jantung juga akan berdegup kencang bagi menghantar oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Proses ini menyebabkan pembakaran lemak dalam badan berlaku. Hal ini menyebabkan peminat sukan air ini bukan sahaja kekal sihat, malahan memiliki berat badan yang ideal. Bagi mereka yang suka berenang pula, kajian yang dilakukan oleh penyelidik di University South Carolina, Amerika Syarikat, mendapati bahwa jangka hayat perenang berkemungkinan lebih panjang berbanding dengan atlet lain seperti atlet olahraga. Sukan air juga mampu memupuk nilai-nilai murni dalam diri. Oleh sebab kebanyakan sukan air ini melibatkan kemahiran menggunakan peralatan, peserta mestilah mematuhi arahan yang diberikan. Aspek keselamatan perlulah diutamakan. Bagi sukan air secara berkumpulan, berada di dasar laut dan dalam aktiviti selam scuba misalnya, sudah pasti akan memupuk sikap saling mempercayai, berpersefahaman, dan perpaduan yang erat. Banyak lagi nilai murni lain yang dapat diterapkan, antaranya termasuklah keberanian, yakin diri, dan menghargai masa. Pendedahan yang berterusan kepada sukan air ini merupakan berupaya untuk meningkatkan kualiti hidup. Hadirin yang dihormati, ada banyak lagi kepentingan sukan air, namun disebabkan masa mencemburui kita, hanya setakat ini saja syarahan daripada saya. Saya berharap agar syarahan ini akan dapat membuka mata pelbagai pihak tentang tanggung jawab kita dalam memajukan sukan air demi faedah kita bersama. Akhir kata, majulah sukan untuk negara. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita melihat kepada cara untuk melafazkan teks pidato. Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara pengurusi majelis, para hakim yang bijaksana, Tuan Pengetua, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bertemu kita di arena pidato dengan tajuk pidato Bilik Darjah Masa Hadapan Pengajaran Berkesan yang akan saya kupas pada pagi yang mulia ini.
Hadirin dan hadirat yang dihormati, sebelum meneruskan pidato ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan maksud perkataan yang menjadi mauduk pidato saya. Bilik darja bermaksud bilik atau tempat untuk belajar, manakala masa hadapan pula merujuk gambaran tentang kehidupan kita pada masa akan datang. Pengajaran berkesan pula bermaksud proses terancang yang menyediakan dan mewujudkan suasana yang sihat bagi menggalakkan murid untuk terus belajar. Ringkasnya, bilik darja masa hadapan ialah bilik darja yang memenuhi keperluan generasi masa hadapan. Terdapat beberapa kelebihan bilik darja masa hadapan yang membolehkan pengajaran yang berkesan dijalankan. Hujah pertama saya berkisar tentang bilik darja bukan lagi bilik 4 segi yang statik dengan perabot sahaja. Bilik darja masa hadapan dilengkapi dengan bahan tulis interaktif, pembesar suara dan komputer. Bilik darja masa hadapan yang lebih canggih mempunyai kemudahan seperti meja digital, guru robot, dan virtual reality Googles. Oleh yang demikian, murid tidak lagi hanya duduk di satu tempat tetapi boleh bergerak ke segenap bilik darja mengikut keperluan pembelajaran. Murid bebas mencari maklumat dengan segala teknologi pembelajaran terkini yang disediakan. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang kedua berlandaskan pernyataan bahawa tiada lagi papan tulis apatah lagi papan kapur untuk murid-murid. Bilik darja masa hadapan memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan papan pintar. Papan ini menggunakan teknologi layar sesentuh yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan pen atau jari, murid dapat mempersembahkan idea dengan menggunakan image yang dapat digerakkan di layar. Guru pula dapat menayangkan audio dan visual yang berkualiti tinggi. Dengan menggunakan sumber daripada internet secara terus, tugas guru di bilik darjah tidak lagi terbatas hanya pada buku teks semata-mata. Dua hujah telah saya kupas menyusul hujah saya yang terakhir, yaitu guru hanya sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Konsep belajar pada masa hadapan memerlukan guru menyediakan banyak pilihan proses pembelajaran yang luas. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber murid untuk mendapatkan maklumat. Guru mestilah berupaya menjadi pembimbing atau pemudah cara kepada murid. Guru boleh menyediakan pelbagai aktiviti yang menggunakan teknologi terkini untuk mencapai objektif pembelajaran. Sebagai contoh, dalam aktiviti mengenai puisi, sekumpulan murid memilih untuk membuat puisi musikal. Mereka mencari dan menganalisis puisi yang sesuai melalui internet. Selepas itu, puisi tersebut dipersembahkan dalam bentuk lagu dan disiarkan melalui radio sekolah. Hadirin dan hadirat yang budiman, kesimpulannya, dunia pendidikan mengalami perubahan yang pesat sesuai dengan perkembangan dunia dalam era industri 4.0. Oleh yang demikian, para pendidik di negara ini mestilah bersedia untuk menghadapi perubahan ini dengan berfikiran positif. Segala perubahan yang berlaku diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran pula diharapkan dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berpengetahuan dan berketerampilan dalam penggunaan teknologi terkini. Malam indah, bintang berkelipan, langit cantik di tengah segara. Di bilik darjah masa hadapan, insan terdidik, negara sejahtera. Sekian, terima kasih.